Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan tentang peta konsep bab 2 iaitu bentuk piawai. Berikut adalah peta konsep bagi bab 2 iaitu bentuk piawai. Jika kita perhatikan, terdapat 6 perkara penting yang perlu kita kuasai dalam bab 2 ini. Kita lihat 3 yang pertama dahulu iaitu apakah yang dimaksudkan dengan angka bererti dan bagaimanakah kita boleh menentukan bilangan angka bererti bagi suatu nombor. Angka bererti menunjukkan tahap kejituan suatu ukuran. Apakah yang dimaksudkan dengan kejituan? Kejituan bermaksud darjah penghampiran nilai pengukuran kepada nilai yang sebenar. Atau dalam bahasa mudah, kita boleh katakan kejituan itu merujuk kepada sejauh mana tepatnya penghampiran nilai ukuran yang kita lakukan dengan nilai yang sebenar. Sebagai contoh, kita lihat contoh ini. Berikut adalah dinyatakan jarak di antara bumi dan bulan. Dianggarkan jarak di antara bumi dengan bulan adalah sejauh 384,400 km. 384,400 km ini ditulis dalam 6 angka bererti. Kita boleh membundarkan nombor ini kepada 3 angka bererti menjadi 384,000 km. Dan juga kita boleh membundarkan kepada satu angka bererti menjadi 400,000 km. Daripada 3 nilai yang kita lihat di sini, kita dapati bahawa 384,000 km ini lebih hampir kepada nilai sebenar iaitu 384,400 km berbanding dengan 400,000 km. Kemahiran membuat anggaran dan penghampiran boleh membantu kita dalam pelbagai situasi harian. Sebagai contoh, kita perhatikan situasi yang berikut. Hashim tertarik dengan sehelai kemeja yang dijual dengan diskaun 50% di sebuah pasaraya. Harga asal kemeja itu ialah RM47.90. Hashim menganggarkan harga kemeja tersebut selepas diskaun dan membawanya ke kaunter bayaran. Juruwang memberitahu harga kemeja itu ialah RM28.70. Hashim memberitahu juruwang tersebut bahawa anggaran harga kemeja itu adalah tidak melebihi RM25. Adakah pernyataan Hashim benar? Kita perhatikan semula, RM47.90 ini, jika kita lihat, ditulis dalam 4 angka bererti. Secara tidak langsung, bagi memudahkan pengiraan, Hashim telah pun membundarkan kepada RM50, iaitu telah menukarkan nombor tadi kepada satu angka bererti, iaitu menjadi 50. Seterusnya, Hashim mendarabkan dengan diskaun yang diberikan, iaitu potong separuh, akan mendapat RM25. Jadi, pernyataan yang dinyatakan oleh Hashim adalah benar. Sepatutnya harga kemeja tersebut tidak boleh melebihi RM25. Kesimpulannya, penghampiran suatu nilai kepada angka bererti tertentu membolehkan kita membuat anggaran dengan tepat dan sangat membantu kita dalam menghadapi pelbagai situasi dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami maksud angka bererti secara umumnya, sekarang kita lihat pula apakah maksud angka bererti bagi suatu integer atau perpuluhan.
Angka bererti suatu integer atau perpuluhan merujuk kepada digit-digit dalam nombor tersebut yang dinyatakan tepat kepada suatu darjah ketepatan yang dikehendaki. Bilangan angka bererti dihitung bermula daripada suatu digit bukan sifar. Sebagai contoh, kita lihat di sini, semua digit ialah angka bererti kecuali sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama. Bermaksud 0.023, 0 ini adalah digit sifar. Sifar 2. 2 ini adalah digit bukan sifar. Jadi 0 yang 2 ini tidak dikira sebagai angka bererti. Jadi kita akan tulis 2 angka bererti saja, iaitu 2 dan 3. B. 0.102. 0 yang pertama ini tidak dikira kerana berada di sebelum 1. Jadi digit sifar yang pertama ini tidak dikira sebagai angka bererti. Tetapi sifar yang kedua ini, iaitu berada di antara 2 dengan 1, ini dikira sebagai angka bererti, iaitu menjadi 102 ini adalah 3 angka bererti. Seterusnya C, bagi nombor perpuluhan, sifar di belakang suatu nombor, suatu digit bukan sifar dikira sebagai angka bererti. Jadi 1.2 di belakangnya adalah sifar. Jadi kedua-dua sifar itu akan kita katakan sebagai angka bererti. Jadi kita akan dapat 4 angka bererti. Dan akhir sekali 10.518, kita ada 5 angka bererti kerana sifar ini berada di antara 1 dengan 5 dikira sebagai angka bererti. Seterusnya, bagi integer, nilai angka bererti bagi sifar sebagai digit terakhir bergantung pada tahap kejituan yang dikehendaki. Kita perhatikan A, B, C, D mempunyai jawapan yang sama, tetapi sebenarnya ia adalah berada pada tahap kejituan yang berbeza. Contohnya, A kepada 5 angka bererti, iaitu dibundarkan kepada sa terhampir. B 4 angka bererti, iaitu dibundarkan kepada 10 terhampir. C 93,000 dibundarkan kepada 100 terhampir, iaitu 3 angka bererti. Dan D 93,000 juga kita boleh nyatakan dalam 2 angka bererti, iaitu kita bundarkan pada 1000 terhampir. Secara generalisasinya, terdapat 5 syarat penting yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan bilangan angka bererti bagi suatu nombor. Yang pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Perhatikan pada 2763 ini, kita akan katakan sebagai 4 angka bererti kerana kesemua digit yang dipaparkan di sini dalam nombor ini semuanya adalah digit bukan sifar. Jadi, setiapnya adalah angka bererti, iaitu 4 angka bererti. Begitu juga dengan 58,914. Kita akan katakan 5 angka bererti kerana semuanya adalah digit bukan sifar. Dan angka bererti kita boleh tulis sebagai AB. AB. Yang kedua, digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Cuba perhatikan soalan ini. 5, kita ada digit 5. Lepas tu kita ada sifar 8. Sifar yang 2 ini berada di antara digit bukan sifar. Digit bukan sifar bermaksud 5 dan juga 8. Jadi, digit sifar di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Jadi, 02 ini terletak di antara 5 dan 8 dikira sebagai angka bererti, iaitu jumlahnya adalah 4 angka bererti. Seterusnya, cuba perhatikan 7409. Sifar di sini berada di antara 4 dengan 9. Jadi, ianya adalah angka bererti. Jadi, kita akan katakan ada 4 angka bererti. Seterusnya juga, kita ada 80,301. Kita kata 5 angka bererti kerana sifar ini berada di antara 2
digit bukan sifar. Begitu juga dengan sifar yang di belakang 3 ini berada di antara 3 dan juga 1. Kedua-dua sifar ini kita katakan sebagai angka bererti. Jadi kita dapat 5 angka bererti. Seterusnya 12.051 juga sifar ini kita akan katakan sebagai suatu angka bererti kerana ia berada di antara digit bukan sifar, iaitu 2 dan 5. Jadi 12.051 juga kita katakan sebagai 5 angka bererti. Yang ketiga, digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikendaki. Jadi kita ingat balik semula, apakah yang maksud dengan integer? Integer adalah nombor positif dan negatif termasuk sifar. Seterusnya, nombor bulat adalah nombor yang bermula daripada sifar 0, 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Nombor positif, nombor yang bertanda positif ataupun tanpa tanda positif, dan nombor negatif adalah nombor yang bertanda negatif. Kita perhatikan soalan 1. 15,000. Kita akan katakan dua angka bererti sekiranya tahap yang dikendaki adalah ribu terhampir. Jadi 15,000 dua angka bererti jika tahap kejituan ialah ribu terhampir. 15,000 juga kita boleh katakan sebagai tiga angka bererti jika tahap kejituan ialah ratus terhampir. Seterusnya 15,000 juga kita boleh nyatakan sebagai 4 angka bererti jika tahap kejituan ialah puluh terhampir. Dan akhirnya 15,000 juga kita boleh nyatakan sebagai 5 angka bererti jika tahap kejituan adalah seterhampir. Bagi syarat yang ketiga ini, jika sekiranya tidak dinyatakan tahap kejituan, jadi bagaimana kita nak menentukan angka bererti? Contoh, soalan nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Contoh yang pertama iaitu 15,000. Kita jika tidak dinyatakan berapa tahap kejituan yang dikendaki, kita akan katakan 15,000 ini adalah dua angka bererti menggunakan syarat yang pertama iaitu semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, jika diberi 15,000 dan hanya ditanyakan kepada kita berapakah angka bererti, jadi kita akan katakan dua angka bererti. Begitu juga dengan kes 723,000. Kita akan kata 3 angka bererti saja. Dan juga 45,310 kita akan katakan 4 angka bererti. Syarat yang keempat, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan perpuluhan, nombor yang mewakili pecahan dengan menyebut 10, 100,000 dan seterusnya. Contohnya adalah 3/10 sama dengan 0.3, 693 per 100 sama dengan 6.93, 101 per 1000 sama dengan 0.101. Okey, ini adalah perpuluhan. Jadi dalam soalan yang pertama ini kita perhatikan, nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. 1.2700. Jadi kosong di belakang ini bagi kes nombor perpuluhan kita akan katakan ianya adalah suatu angka bererti. Jadi dalam kes ini 1.2700 kita akan kata 5 angka bererti. Begitu juga dengan 6.380. Sifar ini, okey, digit sifar ini kita akan katakan sebagai angka bererti dan menjadi 4 angka bererti iaitu 1, 2, 3 dan 4. Seterusnya, begitu juga dengan 45.2000
ketiga-tiga digit sifar di belakang 2 ini kita katakan sebagai angka bererti, dan kita akan kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka bererti. Syarat yang kelima, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Yang pertama, 0.7813. Okey, sifar ini, digit sifar ini tidak dikira sebagai angka bererti kerana ia adalah digit yang berada sebelum digit bukan sifar yang pertama. 7 ni adalah digit bukan sifar yang pertama. Jadi, sifar ini tidak dikatakan sebagai angka bererti. Jadi kita hanya ambil 7813 iaitu 4 angka bererti. Begitu juga dengan soalan ini, 0.0829, kedua-dua kosong ini iaitu digit sifar 2 ni tidak dikenali sebagai angka bererti. Bukan angka bererti kerana terletak pada sebelum nombor bukan sifar yang pertama, iaitu 8. Jadi kita akan kata 3 angka bererti saja bagi kes itu. Seterusnya, dalam kes yang ketiga ini juga, keempat-empat digit sifar ini bukan angka bererti. Jadi jawapannya adalah 5 dan 4 saja, iaitu 2 angka bererti. Secara kesimpulannya, bagaimanakah kita menentukan bilangan angka bererti berdasarkan syarat-syarat yang telah kita pelajari sebelum ini? Kesimpulannya, yang pertama, bagi kes perpuluhan, sifar yang berada di hadapan digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Hanya digunakan untuk menentukan nilai tempat bagi digit 5. Jadi sifar yang ini dan ini tidak dikatakan angka bererti, bukan angka bererti. Tetapi bagi kes sifar yang ini, iaitu yang berada di antara digit bukan sifar, iaitu 5 dan 1, dan juga di akhir perpuluhan, ia dikenali sebagai angka bererti. Angka bererti, digit sifar di antara atau di bahagian akhir perpuluhan ialah angka bererti. Seterusnya, 5, 1 dan 4 ini adalah angka bererti kerana semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Seterusnya bagi kes integer pula, 8, sifar dan 3 ini adalah angka bererti kerana yang 8 ini dengan 3 ini adalah semua digit bukan sifar adalah angka bererti. Tapi sifar yang ini di antara 8 berada di antara 8 dengan 3 akan dikenali sebagai angka bererti. Manakala sifar di belakang 3 ini dikenali sebagai, akan dikatakan sebagai angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikendaki. Seterusnya, kita perhatikan beberapa soalan tambahan. Yang pertama, nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor berikut. Bagi mengenal pasti berapa bilangan angka bererti bagi nombor berikut ini, kita ingat semula 5 syarat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Yang pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Bermaksud 4 dengan 6 ini adalah angka bererti. Kita sudah ada 2 angka bererti. Digit sifar di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Bermaksud sifar ini, cuba perhatikan, 1, 2, 3 ini adalah digit sifar dan terletak di antara digit bukan sifar, iaitu 4 dan 6. Ketiga-tiga ini kita akan katakan sebagai angka bererti. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni kita sudah ada 5 angka bererti. Seterusnya, kita perhatikan syarat yang ketiga. Digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikendaki. Bagi kes soalan ini, tidak dinyatakan tahap kejituan yang dikendaki. Jadi, kita akan abaikan digit sifar yang berada di belakang 6 ini kerana tidak dinyatakan tahap kejituan yang dikendaki. Jadi setakat ni kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 angka bererti. Seterusnya,
Yang kelima, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan. Nombor yang diberi bukan suatu perpuluhan, jadi kita abaikan syarat yang keempat. Syarat yang kelima, digit sifar sebelum digit bukan sifar. Yang pertama bukan angka bererti. Tidak ada digit sifar sebelum digit bukan sifar. Jadi, kesimpulannya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 angka bererti bagi soalan ini. Soalan tambahan 2. Nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor berikut. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, kita ingat semula 5 syarat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Yang pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Jadi 2 adalah angka bererti. Digit sifar di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Kita dapati tidak ada digit sifar di antara digit bukan sifar. Jadi kita abaikan syarat yang kedua ini. Yang ketiga, digit sifar di bahagian akhir suatu integer. Yang ni bukan integer, ini adalah perpuluhan. Jadi kita abaikan syarat yang ketiga. Yang keempat, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan. Ya, ini adalah perpuluhan. Ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Jadi bermaksud sifar ada 3 di sini, ketiga-tiga ini adalah angka bererti. Jadi bermaksud setakat ini kita sudah ada 4 angka bererti. Seterusnya, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Bermaksud kita ada 3 digit sifar sebelum digit bukan sifar, iaitu 2. Sebelum 2 ni ada 3 digit sifar dan ketiga-tiga ini bukan angka bererti. Jadi kesimpulannya kita ada 4 angka bererti. Terusnya kita tengok soalan tambahan yang ketiga. Nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor berikut. Yang pertama, syarat yang pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Bermaksud 9 dan 7 adalah angka bererti. Ada 2 angka bererti di sini. Seluruhnya digit sifar di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Kita perhatikan di sini ada 2 digit sifar yang berada di antara 9 dan 7, iaitu digit bukan sifar. Jadi kita sudah ada 1, 2, 3, 4 angka bererti. Seterusnya kita tengok syarat yang ketiga, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan. Ya, soalan ini adalah nombor perpuluhan. Jadi ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Jadi dalam kes ini perpuluhan, disebabkan ini adalah nombor perpuluhan, sifar, digit sifar yang berada di belakang 7 ini akan dikira sebagai angka bererti. Jadi digit sifar seterusnya, syarat yang kelima, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Bagi syarat yang kelima ni kita abaikan. Jadi kita perhatikan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka bererti bagi soalan tambahan 3 ini. Seterusnya kita akan bergerak kepada bahagian yang seterusnya, iaitu membundarkan suatu nombor kepada angka bererti yang tertentu. Bagaimanakah anda boleh membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu? Jadi kita perhatikan kepada contoh yang pertama, iaitu A. 2853. Yang pertama, kita akan bundarkan kepada satu angka bererti, di mana kita perhatikan, kita tengok di sini 2 dan kita akan jadikan 8, 5 dan 3 ini adalah kosong. Jadi disebabkan 8 ini hampir dengan 2, kita perhatikan ianya lebih daripada 5, lebih daripada 4, kita tambah 1 menjadi 3. Jadi jawapannya untuk satu angka bererti kita akan dapat 3000. Seterusnya untuk 2 angka bererti kita perhatikan 5 dan 3. Kerana kita nak 2 dan 8, iaitu berdasarkan syarat yang telah kita bincangkan sebelum tadi. Jadi 2 dan 8 ini adalah angka bererti. Jadi kita nak jadikan 5 dan 3 ini sebagai kosong. Jadi 5 yang kita perhatikan, 5 ini kita akan perhatikan disebabkan 5 lebih daripada 4. Jadi kita akan tambah 1, kita akan dapat 2900, iaitu 2 angka bererti. Seterusnya untuk 3 angka bererti kita akan tukarkan 3 kepada sifar ataupun kosong. Kita akan
Perhatikan 3 adalah kurang daripada 4. Jadi kita tidak perlu tambah 1 kepada 5. Cuma kita akan tukarkan menjadi kosong. Jadi kita akan dapat 2850 untuk 3 angka bererti. Seterusnya soalan B. 62.54. Jadi kita tukar kepada satu angka bererti. Kita perhatikan bahawa kita akan fokus kepada 62 saja. Jadi 5 dengan 4 ini kita boleh abaikan dan tak perlu kita tuliskan kosong. Jadi kita lihat di situ satu angka bererti kita akan jadikan 2 ini sebagai sifar ataupun kosong. Jadi kita akan perhatikan 2 kurang daripada 4. Jadi kita tak perlu tambah 1, cuma kita tukarkan terus kepada kosong. Jadi 60, iaitu untuk satu angka bererti. Untuk 2 angka bererti kita akan melihat pada 5. 5 kita tahu lebih pada 4. Jadi kita akan tambah 1 pada 2 akan menjadi 63. Jadi untuk 2 angka bererti. Dan seterusnya untuk 3 angka bererti kita akan abaikan 4 ini. Kita akan hilangkan dia. Tetapi kita perhatikan 4. Okey, 4 kurang daripada 5. Jadi bermaksud kita tidak perlu menambah 1 pada 5. Kita kekalkan 5 itu. Jadi jawapannya adalah 62.5 untuk 3 angka bererti. Terusnya soalan C. Ini adalah nombor perpuluhan. Kita perhatikan satu angka bererti kita akan terus fokus kepada 2. Kita akan fokus kepada 2 dan kita perhatikan 7, 0 dan 4 ini kita akan abaikan. Kita akan hilangkan dia. Jadi 7 ini lebih pada 4, iaitu kita tambah 1, kita akan dapat 0.03 untuk satu angka bererti. Untuk 2 angka bererti kita akan ambil 2 dengan 7. Jadi 0 dan 4 ini kita akan jadikan, kita abaikan, kita hilangkan. Jadi 0 kita tak perlu tambah 1. Jadi kita kekalkan 0.027 untuk 2 angka bererti. Dan seterusnya untuk 3 angka bererti kita akan buangkan 4 ini. 4 ini kita abaikannya, kita hilangkannya. Kita tidak perlu tambah apa-apa pada 0. Jadi kita akan dapat 0.270 untuk 3 angka bererti. Seterusnya kita lihat kepada bentuk piawai. Bentuk piawai. Bentuk piawai ditulis sebagai A darab dengan 10 kuasa N dengan keadaan A mesti berada di antara 1 sehingga kurang daripada 10. 9.999. Dan N ialah integer. Kita perhatikan penerangan tambahan ini. Bentuk piawai adalah cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk A darab 10 kuasa N dengan A berada di antara 1 dan kurang daripada 10 dan N adalah integer. Contohnya, keluasan negara Malaysia. Cuba perhatikan keluasannya sangat luas. Jadi agak sukar kita nak menyebut berapa bilangannya di sini. Jadi nilai ini boleh ditulis sebagai 3.308 darab 10 kuasa 11 atau 3.30803 darab 10 kuasa 11 mengikut bilangan angka bererti yang dikehendaki. Jadi bermaksud kita boleh tukarkan nombor yang panjang ini kepada bentuk A darab dengan 10 kuasa N, di mana kita tak perlu tulis dengan panjang seperti ini. Seterusnya kita akan melihat bagaimana kita nak menukar nombor tunggal kepada bentuk piawai dan sebaliknya. Menukar nombor tunggal kepada bentuk piawai dan sebaliknya. Kita perhatikan bagaimanakah kita boleh menukar nombor tunggal kepada bentuk piawai. Apabila suatu nombor tunggal ditukar kepada bentuk piawai, nombor bernilai lebih daripada 1 akan memberi indeks positif dan nombor yang kurang daripada 1 akan memberi indeks negatif. Kita ingat semula apakah yang dimaksudkan dengan indeks positif A kuasa N, di mana N adalah positif. Jika indeks negatif A kuasa negatif N, iaitu negatif N itu, negatif itu adalah indeks negatif. Jadi kita perhatikan contoh yang pertama. 534,000.
Ini adalah kita panggil sebagai nombor tunggal. Dan kita tukar kepada bentuk piawai, bermaksud titik perpuluhan berada di sini. Di belakang digit sifar yang terakhir ini. Jadi kita gerakkan, kita dapatkan bentuknya mesti kurang daripada 10 ataupun 1. Kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan tu berada di antara 5 dan 3, kita akan dapat 5.34. Dan seterusnya, pergerakan kita tadi ada 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 itu mewakili indeks. So, kita akan dapat 5.34 darab dengan 10 kuasa 5. Terusnya soalan B, iaitu nombor yang kurang daripada 1. Cuba perhatikan 0.000534. Jadi cara yang sama kita akan lakukan, iaitu kita akan gerakkan titik perpuluhan, dan kita akan jadikan mesti nilai yang kita dapat itu mestilah berada di antara 1 dan kurang daripada 10. Jadi kita akan gerakkan perpuluhan di sini 1, 2, 3, 4. Dan kita akan dapat 5.34. Tetapi di belakang ini 10-nya kita akan darab dengan kuasa negatif 4. Disebabkan 4 kali pergerakan 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 5.34 kali 10 kuasa negatif 4. Seterusnya, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan melihat bagaimana kita nak menukar nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Ini adalah operasi yang berlawanan dengan yang telah kita buat sebelum ini. Jadi, menukar kepada nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Jadi, apa maklumat yang diberikan kepada kita apabila suatu nombor dalam bentuk piawai ditukar kepada nombor tunggal? Nombor itu bernilai sama atau lebih daripada 10 jika indeksnya positif, dan nombor itu bernilai kurang daripada 1 jika indeksnya negatif. Jadi kita perhatikan contoh yang pertama, iaitu soalan C. 2.63 kali dengan 10 kuasa 4. Ini adalah bentuk piawai, iaitu 2 berada, nilai 2 ini berada di antara 1 dan kurang daripada 9. Kurang daripada 10. Jadi kita akan cuba gerakkan, kita tengok ni, bila 10 kuasa 4 bermaksud titik ini akan bergerak sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. 3 baru di sini. So akan ada 1 lagi, 4. So kita akan dapat 2.63 kali dengan 10 kuasa 4, kita akan dapat sama dengan 27,630. Seterusnya kita tengok soalan D. 2.6763 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Jadi bila negatif, pergerakannya akan ke sebelah kiri. Kita akan bergerak 4 kali sebelah kiri. Dan kita akan mendapat 0.00276. Jadi jawapan akhirnya adalah 0.0000273. Seterusnya, kita sama-sama lihat cetusan minda 3, iaitu buku teks pada muka surat 39, iaitu kita cuba menyelesaikan jadual yang diberikan pada kita ini, iaitu kita diminta mengisi ruangan bentuk piawai. Diberi kepada kita nombor tunggal dan diminta kita menyelesaikan, mengisi setiap bahagian kosong itu dengan jawapan dalam bentuk piawai. Yang pertama di sini kita perhatikan jawapannya adalah 10
1 kali 10 kuasa negatif 15 sebab kita ada 15 kali ya. Kita bilang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita dapat 1 kali 10 kuasa 15. Seterusnya 1 kali dengan 10 kuasa 12, 1 kali dengan 10 kuasa 9, 1 kali 10 kuasa 6, 1 kali 10 kuasa 3, 1 kali 10 kuasa 2. Seterusnya 1 kali 10 kuasa 1. Dan kiranya 1 ini kita akan memang darab dengan 10 kuasa sifar. 10 kuasa sifar kita akan dapat 1. Jadi 1 darab 1 dapat sama dengan 1. Seterusnya, jika perpuluhan, kita akan dapat kuasanya adalah negatif. Jadi yang pertama adalah 1 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Seterusnya, ada 2 di situ. Kita akan dapat 1 kali dengan 10 kuasa negatif 2. Yang seterusnya, 1 kali dengan 10 kuasa negatif 3. Seterusnya, 1 kali dengan 10 kuasa negatif 6. 1 kali dengan 10 kuasa negatif 9. 1 kali dengan 10 kuasa negatif 12. 1 kali dengan 10 kuasa negatif 15. Dan terakhir sekali ada 1 kali dengan 10 kuasa negatif 8. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian yang terakhir iaitu operasi tambah tolak darab bahagi yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Operasi tambah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Jika kita perhatikan kepada ringkasan yang diberikan kepada kita di sini, pada A, S darab dengan 10 kuasa N tambah dengan T darab dengan 10 kuasa N, kita akan dapat S tambah T dengan darab dengan 10 kuasa N. Bermaksud untuk tambah, kita perlu samakan kuasa pada 10 itu, iaitu 10 kuasa N, ini pun 10 kuasa N. Barulah kita boleh tambah. Begitu juga dengan tolak. Cuba perhatikan S darab dengan 10 kuasa N tolak dengan T darab dengan 10 kuasa N. Juga kita perlu pastikan kuasa pada 10 itu sama, barulah kita boleh tolak. Jadi kita cuba perhatikan contoh yang pertama. 2.73 darab dengan 10 kuasa 3 tambah dengan 2.92 darab dengan 10 kuasa 3. Perhatikan, faktor 10 kuasa 3 ini adalah sama. Jadi kita boleh keluarkan dia 10 kuasa 3 ini dan kita tambahkan terus 2.73 tambah dengan 5.92. Kita dapat jawapan akhir adalah 8.65 kali 10 kuasa 3. Ini adalah cara yang pertama. Kita ada cara yang satu lagi iaitu kita menggunakan kaedah kotak kuasa, di mana kita akan menyusun nombor-nombor yang diberikan itu kepada mengikut tertib menurun, dan setiap kotak ini kita akan isikan dengan 10 kuasa yang diberikan. Contohnya di sini kita ada 10 kuasa 3 yang paling tinggi. Jadi kita akan tulis 10 kuasa 3, 10 kuasa 2 dan 10 kuasa 1. Dalam kes ini kita perhatikan 2.73 kita akan isikan 273. Tak perlu lagi kita letakkan titik perpuluhan. Seterusnya 5.92 juga 10 kuasa 3. Jadi kita isikan 5 itu bermula dengan 10 kuasa 3, diikuti dengan 9 dan juga seterusnya adalah 2. Jadi kita perhatikan ini adalah operasinya adalah tambah. Jadi kita tambahkan 3 tambah 2 dapat 5, 7 tambah 9 sama dengan 16. Kita tambahkan 1 di sini, dia dapat 3. 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi jawapannya adalah 865. Ini bermaksud 8.65 darab dengan 10 kuasa 3, di mana kedudukan 8 itu berada. Inilah yang dikatakan dengan menggunakan kaedah kotak kuasa. Seterusnya kita perhatikan contoh yang kedua. Kita gunakan kaedah yang diberikan dalam buku teks. Kita perhatikan 4.27 darab dengan 10 kuasa 5 tambah dengan 9.35 darab dengan 10 kuasa 5. Kita perhatikan indeks pada 10
adalah sama, iaitu 5 dan 5. Jadi kita boleh terus tambahkan 4.27 tambah dengan 9.35. Kita akan dapat 13.62 kali 10 kuasa 5. Jawapan yang kita dapat ini bukan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi kita kena tukarkan sebab kita dikendaki mencari jawapan akhir dalam bentuk piawai. Jadi maksudnya kita akan dapatkan 13.62 ini adalah sebenarnya adalah 1.362. Jadi di mana kita gerakkan titik perpuluhan ke sana, kita akan dapat 1.362 darab 10 kuasa 1 ataupun 10, di mana 10 kuasa 5 ini kita letakkan di bahagian tepi sedikit. Jadi seterusnya kita akan buka kekurungan. Kita tahu 10 kuasa 1 ini boleh diselesaikan dengan 10 kuasa 5 ini, di mana gunakan hukum indeks yang pertama, di mana asas yang sama kita tambahkan kuasanya jika ia adalah darab. Jadi kita akan dapat 1.362 darab dengan 10 kuasa 1 tambah 5. Kita akan dapat 1.362 darab dengan 10 kuasa 6. Jadi jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk piawai. Seterusnya kita lihat bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini menggunakan kaedah kotak kuasa. Seperti yang telah dibincangkan tadi, kita perhatikan kuasa tertinggi adalah kuasa 5. Jadi kita susun kuasa 5, kuasa 4 dan kuasa 3. Seterusnya kita perhatikan 4.27 ini darab dengan 10 kuasa 5. Jadi 4 ini kita akan letakkan pada 10 kuasa 5, diikuti dengan 2 dan juga 7. Seterusnya kita perhatikan pula 9.35 juga darab dengan 10 kuasa 5. Kita akan letakkan 9 itu pada 10 kuasa 5. Seterusnya diikuti dengan 3 dan juga 5. Akhirnya kita tahu bahawa operasinya adalah operasi tambah. Kita tambahkan 7 tambah 5 sama dengan 12. Kita tambahkan di sini jadi 3. 3 tambah 3 dapat 6. Kemudian 4 tambah dengan 9 kita dapat 13. Kita akan tambah 1 di sini. Dan kita buat lagi satu kolom. Kita tuliskan yang lebih tinggi daripada 10 kuasa 5 adalah 10 kuasa 6. Kita letakkan 1 di sini. Selepas itu kita perhatikan 1 ini berada pada 10 kuasa 6. Jawapan akhir kita adalah 1.362 darab dengan 10 kuasa 6. Cuba perhatikan 1 ini berada pada 10 kuasa 6. Jadi 1.362 darab 10 kuasa 6. Seterusnya kita perhatikan soalan yang seterusnya, iaitu melibatkan kuasa negatif. Cuba perhatikan kuasa negatif pun sama juga, di mana kita perlu pastikan kuasanya adalah sama. Kita perhatikan kuasa ini adalah negatif 3, ini pun kuasa negatif 3, jadi sama. Kita boleh terus tambah dan kita dapat 12.82 kali 10 kuasa negatif 3. Tapi jawapan masih lagi belum selesai kerana kita perlu tukarkan kepada bentuk piawai. Kita gerakkan titik perpuluhan, gerak, kita akan dapat 1.282. Yang ini kita darabkan dengan 10 kuasa 1 dan kita darab dengan 10 kuasa negatif 3. Seterusnya kuasa 10 kuasa 1 ini kita selesaikan dengan 10 kuasa negatif 3. Kita akan dapat 10 kuasa 1 tambah dengan negatif 3 akan jadi 1 tolak 3. Kita akan dapat jawapan akhir adalah 10 kuasa negatif 2, iaitu 1.282 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Cuba kita selesaikan soalan ini menggunakan kaedah kotak kuasa. Seperti yang dijelaskan tadi, kita perlu susun ikut tertib menurun. Cuba perhatikan. Bermula dengan negatif 3. Bila menurun bukan negatif 2, negatif 4. Sebab kuasa negatif semakin besar dia semakin kecil. Jadi jangan tersilap yang tu. Jadi 10 kuasa negatif 3 di sini. Perhatikan 10 kuasa negatif 3. Ini pun kuasa 10 negatif 3. Jadi kita akan menurun. Jadi seterusnya adalah kolom yang seterusnya adalah 10 kuasa negatif 4 dan juga 10 kuasa negatif 5. Kita masukkan yang pertama 3.58 358.
924, 924. Jadi operasinya adalah tambah. Kita tambahkan 8 tambah dengan 4, 12. 2 di sini, 1 di sini. Jadi 6, 6 tambah 2 sama dengan 8. Kemudian 9 tambah dengan 3 tambah dengan 9 sama dengan 12. 2 di sini, dan kita akan buat satu lagi kolom yang lebih besar daripada 10 kuasa negatif 3, iaitu 10 kuasa negatif 2. Kita letakkan 1 di sini. Dan kita perhatikan 1 ini berada pada 10 kuasa negatif 2. Jawapan akhir adalah 1.282 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Seterusnya kita perhatikan contoh C. Contoh ini adalah penting di mana kita perhatikan bagaimana sekiranya asas bagi 10 itu tidak sama, macam mana kita nak selesaikan. Apa yang perlu kita lakukan? Cuba perhatikan, ada dua kaedah yang ditunjukkan di sini dalam contoh yang sebelah sini. Kita perhatikan 7.02 darab 10 kuasa 4 tambah dengan 2.17 darab 10 kuasa 5. Perhatikan ini. Ini adalah 10 kuasa 4, ini adalah 10 kuasa 5. Jadi kuasa pada 10 itu tidak sama. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Untuk kaedah yang pertama ini adalah 10 kuasa 5 ditukarkan kepada 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa 4. Jadi maksudnya soalan ini yang pertama adalah tukarkan kepada 10 kuasa 5 kepada 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa 4. So apa yang berlaku adalah kita gabungkan, kita selesaikan 2.17 ini dengan 10 kuasa 1, iaitu 10. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2.17 kali dengan 10, kita dapat 21.7. Dan akhirnya kita dapat 4 di sini, kita bawa rapatkan ke bawah. So step yang kedua ini kita perhatikan bahawa 10 sudah pun kuasanya sama, iaitu kuasa 4 dan kuasa 4. Jadi kita boleh tambahkan. Kita tambahkan 7.02 tambah dengan 21.7. Kita dapat 28.72 kali 10 kuasa 4. Seperti yang dinyatakan tadi, jawapan akhir mesti dinyatakan dalam bentuk piawai. So, untuk seterusnya kita gerakkan satu titik perpuluhan ke depan. Jadi kita akan dapat 2.872 darab 10 kuasa 1. Untuk dapat macam tu, kita dah gerakkan 1 jadi 10 kuasa 1. Kita selesaikan 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa 4. Kita akan dapat 2.872 darab 10 kuasa 5. Kaedah pertama ini adalah kita tukarkan kuasa 10 kuasa 5 itu kepada 10 kuasa 4. Kita perhatikan pula untuk kuasa kaedah yang kedua ini, kita tukarkan 10 kuasa 4 yang kecil itu kita tukarkan kepada kuasa yang lebih tinggi. Kuasa lebih tinggi iaitu 5. Jadi macam mana nak buat untuk dapatkan 10 kuasa 5, iaitu kita akan buat 10 kuasa negatif 1 darab dengan 10 kuasa 5. So 5 tolak 1 dapat 4. Jadi kita selesaikan 7.2 ini darabkan dengan 10 kuasa negatif 1. Kita dapat 0.702 10 kuasa 5 tambah dengan 2.17 darab 10 kuasa 5. Jadi kita perhatikan kuasa pada 10 itu telah pun sama. Jadi kita boleh terus tambahkan 0.702 tambah dengan 2.17 darab dengan 10 kuasa 5. Jawapan akhir adalah 2.872 kali 10 kuasa 5. Seterusnya kita perhatikan bagaimana kalau kita nak melakukan dengan kaedah kotak kuasa. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau gunakan kaedah kotak kuasa ini, kita tidak perlu menukar kepada kuasa 5 ataupun kuasa 4. Jadi kita masukkan terus saja. Okey, pertama sekali kita perhatikan kuasa yang tertinggi adalah kuasa 5. Jadi kita letakkan kuasa yang tertinggi 10 kuasa 5 diikuti dengan 10 kuasa 4, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3 dan juga 10 kuasa 2. Seterusnya kita ambil 7.02 ini, sebabkan darab dengan 10 kuasa 4, kita akan letakkan 7 pada 10 kuasa 4 diikuti dengan 0 dan 2. Seterusnya 2.17 ini darab dengan 10 kuasa 5. Jadi kedudukan 2 adalah pada 10 kuasa 5. Seterusnya kita isi 217.
Disebabkan di sini ada ruangan kosong, kita letakkan digit sifar kosong. Lepas tu kita pastikan, di sini kita perhatikan ini adalah operasi tambah. Jadi kita tambahkan 2 tambah dengan 0, 2, 0 tambah dengan 7, 7, 7 tambah 1, 8. 2 ini tidak ada operasi, tidak ada berlaku apa perubahan, kita tetapkan 2. Jadi jawapan yang kita nak beri untuk jawapan akhir adalah 2.872 darab dengan 10 kuasa 5, iaitu kuasa yang berada pada 2. Itu cuba perhatikan 2.872 kali 10 kuasa 5 sama dengan kaedah 1 dan kaedah 2 yang kita telah lakukan tadi. Seterusnya kita lihat contoh 12 soalan B, iaitu kita cuba melihat operasi tambah dan tolak bentuk piawai yang mana kuasanya adalah kuasa negatif. Cuba perhatikan 8.21 darab dengan 10 kuasa negatif 4 tambah dengan 1.49 kali 10 kuasa negatif 5. Dalam kes ini adalah kuasanya adalah kuasa negatif tetapi tidak sama. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu samakan. Ada dua kaedah, iaitu sama ada yang pertama kita samakan dengan 10 kuasa negatif 4 iaitu pada kaedah 1, ataupun pada kaedah 2 kita samakan kita jadikan yang pertama adalah kita jadikan 10 kuasa negatif 4 kepada 10 kuasa negatif 5. Manakala kaedah yang kedua adalah jadikan 10 kuasa negatif 5 kepada 10 kuasa negatif 4. Kita boleh guna dua-dua kaedah ini, tidak ada masalah. Kita perhatikan dulu kaedah yang pertama, di mana untuk dapatkan 10 kuasa negatif 4 kita akan buat ada 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa negatif 1, negatif 5. Jadi kita akan dapat, bila kita tolak kita akan dapat negatif 4. Kita darabkan 8.21 darab dengan 10 kuasa 1 iaitu darab dengan 10 lah. Kita akan dapat 82.1 darab dengan 10 kuasa negatif 5 tambah dengan 1.49 darab 10 kuasa negatif 5. Perhatikan kuasa sudah pun sama. Bila kuasa sudah sama, apa yang kita buat adalah kita tambahkan 82.1 tambah dengan 1.49 kita tambahkan dan kita akan darab dengan 10 kuasa negatif 5. Setelah kita tambahkan, kita dapat 83.59, iaitu jawapan akhir belum dalam bentuk piawai. Dalam bentuk piawai. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita kena perlu ubah kedudukan titik puluhan itu menjadi 8.359. Iaitu bila kita nak ubahkan di situ, kita akan buat di mana 8.359 ini darab dengan 10 kuasa 1. Seterusnya kita permudahkan 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa negatif 5, iaitu kita selesaikan. Kuasanya kita tambah dan tambah dengan negatif 5, kita akan dapat 1 tolak 5, kita dapat 10 kuasa negatif 4. Jawapan akhir adalah 8.359 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Begitu juga dengan kaedah yang kedua, di mana kaedah kedua ini kita akan cuba tukarkan 1.49 kali 10 kuasa negatif 5 kepada 10 kuasa negatif 4. Di mana kita akan buat kuasa negatif 5 ini adalah bersamaan dengan kuasa 1 darab dengan kuasa negatif 5. Negatif 4. Jadi kita permudahkan 1.49 ini kita darabkan dengan 10 kuasa negatif 1. Kita akan dapat 0.149 kali 10 kuasa negatif 4. Cuba perhatikan, sudah pun sama, iaitu negatif 4, ini pun negatif 4. So kita tambahkan, kita dapat terus 8.359 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Seterusnya kita tengok kaedah menggunakan kaedah kotak kuasa. Kalau kita menggunakan kaedah kotak kuasa, apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan susun kuasanya ikut tertib menurun. Bermaksud kita perhatikan kuasa 5, negatif 5, kuasa negatif 4. Jadi kita akan mulakan dengan negatif 5, negatif 4. Negatif 4 yang paling tinggi. Ingat, kalau negatif, maksudnya kalau negatif 5, negatif 6, negatif 7 itu adalah semakin menurun. Okay? Kita jangan tersilap. Jadi 10 kuasa negatif 4, 10 kuasa negatif 5,
10 kuasa negatif 6 dan juga 10 kuasa negatif 7. Seterusnya kita perhatikan untuk 8.21 kali 10 kuasa negatif 4. Jadi kita akan tulis mula 8 itu pada 10 kuasa negatif 4 diikuti dengan 2 dan 1. Okey, selepas itu sebabkan 1.49 ini berada pada darab dengan 10 kuasa negatif 5, kita akan letakkan 1 pada 10 kuasa negatif 5 diikuti dengan 4 dan juga 9. Okey, seterusnya yang bahagian yang kosong tu kita letakkan kosong lah. Okey, operasi adalah operasi tambah. Jadi kita tambahkan 0 tambah 9 sama dengan 9, 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 1 sama dengan 3, 8 sama dengan 8. So, lepas tu kita tengok di sini 8 kuasa negatif 4. Jawapannya adalah 8.359 darab dengan 10 kuasa negatif 4 sama dengan jawapan yang kita dapat gunakan kaedah yang ditunjukkan dalam buku teks, iaitu 8.359 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Seterusnya kita tengok operasi tolak. Cuba perhatikan operasi tolak yang mana kuasanya tidak sama. Kaedah untuk penyelesaiannya adalah sama seperti yang kita buat operasi tambah, di mana kita perlu samakan kuasa 10. 10 kuasanya itu kita perlu samakan. Jadi dalam kes yang pertama, kaedah yang pertama, 10 kuasa 6 ini ditukarkan kepada 10 kuasa 5. Bermaksud nak samakan kedua-duanya jadi 10 kuasa 5. Dan kaedah yang kedua ini kita tukarkan 10 kuasa 5 kepada 10 kuasa 6. Samakan dengan 10 kuasa 6. Jadi dua-dua boleh gunakan. Okay? Jadi untuk kaedah yang pertama kita akan buat iaitu 10 kuasa 6 sama dengan 10 kuasa 1 darab dengan 5. Selesaikan 9.45 dengan 10 kuasa 1. Kita dapat 94.5 kali 10 kuasa 5. Tolak dengan 3.24 kali 10 kuasa 5. Okey, 3.24 ini tidak ada perubahan lah sebab kita hanya ubah pada 10 kuasa 6. Seterusnya kita selesaikan, kita tolakkan. Kita akan dapat 91.26 darab dengan 10 kuasa 5. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahawa jawapan akhir tidak berada di dalam bentuk piawai. Jadi kita perlu tukarkan kepada bentuk piawai, iaitu kita gerakkan satu tempat puluhan lagi, kita akan dapat 9.16 kali dengan 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa 5. Selesaikan 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa 5, kita akan dapat 10 kuasa 6. Jadi jawapan akhir adalah 9.126 kali 10 kuasa 6. Dalam kaedah 2 pula, kita perhatikan 9.45 kali 10 kuasa 6 ini kita tak ganggu dia. Apa yang kita ganggu adalah kita akan tukarkan 3.24 ini kepada 10 kuasa negatif 1 darab dengan 10 kuasa 6. Apa yang perhatikan, kita akan selesaikan 3.24 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Kita akan dapat negatif 0.324 darab dengan 10 kuasa 6. Kemudian kita dapati 10 kuasa 6, 10 kuasa 6 sudah pun sama. Kita tolakkan 9.45 tolak dengan 0.324. Kita darabkan dengan 10 kuasa 6. Ini adalah faktor X punya. Jadi kita akan dapat jawapan akhir adalah 9.126 darab dengan 10 kuasa 6. Seterusnya kita tengok kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah kotak kuasa. Kaedah kotak kuasa kita kena susun 10 kuasa 6 tertib menurun. Seterusnya diikuti dengan 10 kuasa 5, 10 kuasa 4 dan juga 10 kuasa 3. Kita perhatikan 9.45 ini 10 kuasa 6. Darab dengan 10 kuasa 6 bermaksud 9 itu kita isi pada 10 kuasa 6. Diikuti dengan 4, 5 dan yang tak ada apa-apa tu kita letakkan kosong. Seterusnya 3.24 ini dia 10 kuasa 5. Jadi kita akan mulakan daripada 3 letakkan pada 10 kuasa 5. Diikuti dengan 2 dan juga 4. Seterusnya nilai yang tak ada tadi kita letakkan kosong. Operasi adalah operasi tolak. Jadi kita tolakkan. Untuk kosong tolak dengan 4, kita akan pinjam 1 daripada sini, 5. Akan kita pinjam 1 jadi 4. Ini akan jadi 10. 10 tolak 4 dapat 6 di sini. Kemudian 4 tolak dengan 2 dapat 2. 4 tolak 3 dapat 1. 9. Kita tidak perlu buat apa-apa. Kita dapat 9. 9.126. Jadi perhatikan jawapan akhir adalah 9.126 darab dengan 10 kuasa 6. Itulah
Kalau kita gunakan kaedah kotak kuasa ni, nampak lebih mudah. Seterusnya kita perhatikan contoh 12. Ini pun kita akan tengok operasi tolak. Operasi tolak, tapi dalam kes ini adalah kuasanya adalah kuasa negatif, iaitu 2.3 kali 10 kuasa negatif 5 kuasa negatif 5 dan juga 10 kuasa negatif 6. Tak sama. Jadi kita perlu samakan dulu. Dalam kaedah 1 ini kita tukar kepada 10 kuasa negatif 6. Samakan dengan 10 kuasa negatif 6. Kaedah 2 kita samakan dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, kita perhatikan 2.3 darab dengan 10. Okey, kita dapat 23 darab dengan 10 kuasa negatif 6. Tolak dengan 4.6 kali dengan 10 kuasa negatif 6. Kita sudah sama, iaitu 10 kuasa negatif 6 dan juga 10 kuasa negatif 6. Kita akan tolakkan 23 tolak dengan 4.6. Okey, kita dapat 18.4 kali 10 kuasa negatif 6. Seperti yang dijelaskan tadi, jawapan akhir belum dalam bentuk piawai. Kita tukarkan, gerakkan titik puluhan 1.84. Kita akan darab. Kita perlu darab dengan 10 kuasa 1. Kemudian kita permudahkan kuasa 1 ini dengan 10 kuasa negatif 6 ini. Kita selesaikan, kita akan dapat 10 kuasa negatif 5. Jawapan akhir adalah 1.84 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Begitu juga dengan kaedah 2, iaitu 2.3 kali dengan 10 kuasa negatif 5 tolak dengan 4.6 kali dengan 10 kuasa 6. Apa yang perlu buat dalam kaedah kedua ni, kita tukar kepada 10 kuasa negatif 5, di mana kita pecahkan, iaitu 10 kuasa negatif 1 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Kemudian kita selesaikan 4.6 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Tekan saja kalkulator, kita akan dapat terus 0.46 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Kuasa sudah pun sama, jadi kita akan buat operasi tolak, iaitu 2.3 tolak dengan 0.46. Kita dapat jawapannya adalah 1.84 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Jadi seterusnya kita cuba gunakan kaedah kotak kuasa. Perhatikan, kita ada 10 kuasa negatif 5 dan juga 10 kuasa negatif 6. Yang manakah kuasa yang lebih besar? Jangan tersilap. Yang terbesar adalah 10 kuasa negatif 5 diikuti dengan 10 kuasa negatif 6, semakin menurun dan akhir sekali 10 kuasa negatif 7. Jadi kita tengok di sini 2.3 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Jadi kita akan letakkan 2 pada bawah daripada 10 kuasa negatif 5. 2, 3. Di sini kosong, kita letakkan kosong. Lepas tu 4.6 ini dia darab dengan 10 negatif 6. Jadi 10 kuasa negatif 6 kita letakkan 4. Lepas tu dia 4.6 saja. Jadi ada 2 digit saja, iaitu 4 dengan 6. Jadi selepas kita masukkan di sini, kita tahu operasi dia adalah tolak. Bila tolak bermaksud kita buat operasi tolak macam biasalah. Jadi ini adalah 3 potong 1 pinjam 1 dapat sini 10. 10 tolak 6 dapat 4. Kemudian di sini kita dapat 2. 2 kita nak tolak dengan 4 tak boleh. Kita kena pinjam 1 dekat 2 di sini. 2 ini tinggal 1. Pinjam di sini kita dapat 10 tambah 2 12. 12 tolak 4 kita dapat 8. Dan 1 kita dapat sini. Jadi jawapan akhir adalah 1.84. Lihat pada kedudukan 1 tu, atasnya adalah 10 kuasa negatif 5. Jadi jawapannya adalah 1.84 kali 10 kuasa negatif 5. Seterusnya kita perhatikan, kalau operasi tambah dan tolak ini, kita juga boleh menggunakan kalkulator untuk menyelesaikannya. Untuk dapatkan jawapan, kita tengok bahagian ruangan bijak teknologi. Yang pertama sekali, kita tekan ke kunci mode beberapa kali sehingga mendapat paparan berikut, iaitu 1, 2, 3 macam ni. Kita tekan 2 untuk memilih butang ini. Lepas tu itu jawapan dalam bentuk piawai. Kalau awak tekan ke ni, memang akan dapat dalam bentuk piawai lah. Lepas tu kita masukkan bilangan angka bererti yang diperlukan. Misalnya 9. Masukkan operasi yang diperlukan. Contohnya 3.2 kali 10 kuasa 5 tolak dengan 4.2 kali dengan 10 kuasa 4. Macam mana kita nak buat? Tekan 3.2 untuk kuasa 10 kuasa negatif 5, kita tekan eksponen. Exp tu tekan 5.
Kemudian tolak 4.2. Okey, kita tekan EXP exponent, kita tekan 4. Okey, ini bermaksud darab dengan 10. 10 darab 10 kuasa 4. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya adalah 2.78 kali 10 kuasa 5. Inilah yang kita dapat. So, kita juga boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan bagi operasi tambah ataupun tolak. Seterusnya kita lihat operasi darab dan bahagi. Bagaimana kita nak menyelesaikan operasi yang melibatkan darab dan bahagi nombor dalam bentuk piawai. Kita perhatikan contoh yang pertama. Untuk kita perhatikan di sini, C ini, jika sekiranya operasinya adalah operasi darab, perhatikan bahawa S darab dengan 10 kuasa M darab dengan T darab dengan 10 kuasa N, kita akan darab S dengan T darab dengan 10 kuasa M tambah N. Jadi bermaksud di sini, kita tidak perlu samakan kuasa pada 10 itu. Kita terus saja darab nombor dengan nombor, dan 10 kuasa M darab dengan 10 kuasa N, kita cuba selesaikan. Begitu juga dengan operasi bahagi. Jadi untuk lebih faham, kita perhatikan soalan A dan B ini. Kita perhatikan 3 darab 10 kuasa 5 darab dengan 4.9 darab dengan 10 kuasa 2. Cuba perhatikan, kuasa tidak sama pada 10 itu, iaitu 10 kuasa 5 dan juga 10 kuasa 2. Jadi kita tidak perlu samakan. Apa yang perlu kita buat adalah kita terus darab 3 dengan 4.9, 10 kuasa 5 dan 10 kuasa 2 kita selesaikan. Asas yang sama 10 dan 10, kita ambil kuasanya, kita tambahkan. Kemudian kita dapat 14.7 darab dengan 10 kuasa 7. Jawapan belum lagi dalam bentuk piawai. Tukarkan kepada bentuk piawai, iaitu kita gerakkan titik perpuluhan 1.47 darab dengan 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 7. Kita selesaikan, kita dapat jawapan akhir adalah 1.47 kali 10 kuasa 8. Kesimpulannya, kita tidak perlu samakan kuasa pada 10. Kita terus lakukan operasi nombor dengan nombor, asas 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2, terus kita selesaikan. Begitu juga dengan soalan B. Kita perhatikan 7.5 kali 10 kuasa negatif. Ini adalah kes kuasa negatif. Darab dengan 5, darab dengan 10 kuasa negatif 6. Perhatikan, kuasa negatif 3, kuasa negatif 6. Tidak sama. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita darab terus. 7.5 darab dengan 5, kita dapat 37.5. Permudahkan, kuasa negatif 3. Perhatikan betul, tambah. Bila negatif, kita perlu letakkan kurungan. Kita akan dapat negatif 3 tolak 6. Kita akan dapat 10 kuasa negatif 6. Seterusnya, kita permudahkan 37 ini, kita gerakkan ke depan, kita dapat 3.75 darab dengan 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Kita permudahkan, kita dapat jawapan akhir adalah 3.75 darab dengan 10 kuasa negatif 8. Dalam kes operasi darab dan bahagi, tidak ada kaedah kotak kuasa. Sebab kita boleh terus darab terus tanpa perlu kita samakan. Seterusnya, kita perhatikan soalan yang melibatkan operasi bahagi. Operasi bahagi selalunya ditandakan, ditulis dalam bentuk per. Dalam bentuk per. Per itu bermaksud pecahan. Pecahan bermaksud bahagilah. 5.9 kali dengan 10 kuasa 5 per dengan 2 kali dengan 10 kuasa 2. Bermaksud 5, kita kumpulkan 5.9 dengan 2. Ini adalah nombor. Dan 10 kuasa 5 dan 10 kuasa 2 ini kita permudahkan. Bila bahagi, kita sudah pun belajar dalam bab indeks, iaitu hukum yang kedua, iaitu kuasa. Kalau bahagi, kuasanya kita akan tolak. Jadi 10 tolak 2, kita dapat 10 kuasa 3. Yang ni 5.9 bahagi dengan 2, kita terus dapat 2.95, iaitu dalam bentuk piawai. Jadi jawapan akhir adalah 2.95 darab dengan 10 kuasa 3. Seterusnya soalan D, 6.8 bahagi dengan 4 darab dengan 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 4 darab dengan 10 kuasa negatif 6. Ini bersama, kita tak perlu samakan kuasa pada
10 itu kita terus selesaikan. 6.8 kita bahagikan dengan 4, kita dapat 1.7. 10 ini kuasa negatif 3 kita tolakkan sebab negatif bahagi kita tolakkan. Tolak dengan negatif 6, tolak-tolak akan jadi tambah. Jadi 10 kuasa 3. Jawapan akhir adalah 1.7 darab dengan 10 kuasa 3. Bagi operasi darab dan bahagi juga, sebenarnya kita boleh menggunakan kalkulator untuk terus mendapat jawapannya. Tapi seperti yang telah kita jelaskan pada bahagian operasi tambah dan juga tolak sebelum ini, kita perlu setkan terlebih dahulu kalkulator kita kepada jawapan dalam bentuk piawai, iaitu dengan cara tekan ke kunci mode berulang kali sehingga kita mendapat paparan seperti berikut, iaitu dicatatkan di sini 1, 2 dan 3. Kita tekan 2 untuk mendapat jawapan dalam bentuk piawai. Seterusnya, contoh yang diberikan kepada kita iaitu 4 darab 10 kuasa 5 darab dengan 3.7 darab dengan 10 kuasa 4. Untuk dapatkan bentuk macam ni dalam kalkulator, kita tekan 4, kemudian kita tekan butang EXP mewakili 10 kuasa dan juga tekan 5 darab dengan 3.7, tekan EXP, tekan 4, tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya adalah 1.48 kali 10 kuasa 10. Jadi jawapan akhirnya kita dapat dengan mudah dan cepat dengan menggunakan kalkulator. Ini adalah sangat bagus sekiranya jawapan soalan diberikan dalam bahagian A, iaitu bahagian objektif. Jadi kita tidak perlu lagi buat pengiraan. Terus tekan kalkulator, dapat jawapannya adalah 1.48 kali 10 kuasa 10.